analysis method juga. Cumanya beza dengan root cause analysis bagaimana yang saya sentuh pada kelas sebelum ni. FMEA adalah analisis untuk kita prevent potential failure mode, tapi root cause analysis untuk kita prevent daripada reoccurrent. Benda yang problem yang terjadi dan kita nak prevent problem sama tu daripada terjadi lagi. So, kita buat root cause analysis. So, biasanya kalau ada berlaku apa-apa problem, biasanya manusia yang disalahkan. Okay? Tapi mana orang yang buat benda tu lah. Tapi sebenarnya mungkin bukan dia yang bukan dia sengaja nak buat. Ada benda lain yang menyebabkan dia terbuat kesilapan tersebut. So perkara yang menyebabkan dia tersilap ataupun terbuat masalah tu yang kita nak cari apa reason dia. So, dengan menggunakan kaedah cost analysis, kita boleh identify punca sebenar yang kita namakan dia latent root ataupun latent cause. Dalam RCA kita akan determine 3 causes, iaitu physical causes, human causes dan juga latent causes ataupun yang dipanggil organizational causes. So RCA problem solving technique which can be used to find the real reasons why the thing happen. So, bagaimana illustrated by this picture. Kita kena we have to dig the ground to see the roots. Kita kena gali, kena analyze, kena tanya, kena check untuk kita cari latent roots saja. Latent roots tadi adalah yang hidden. Kita tak boleh nampak on the surface. Yang nampak on the surface tu kita panggil physical causes. So ini adalah 4 major steps in conducting RCA. Firstly, data collection. We can use 4W1H to get the how that problem happen. Kita boleh listkan dapatan kita daripada first data collection tadi dalam bentuk causal factor charting. Contohnya guna tree diagram, fishbone diagram dan sebagainya. Dan kita cari root cause identification, what is the real reason the causal factor exists. And lastly, kita recommend a solution to prevent the real reason from recurring. Ini contoh bagaimana kita nak menggunakan 4W1H untuk bearing problem. So 4W ni kalau tengok ni kat sini banyak W ni, tapi 4 yang dimaksud kat sini 4 ni adalah what, satu when dan where dan who. 4W1H. Okay. So maknanya kita nak tanya berapa kali what ni pun tak ada masalah sehinggalah kita dapat kita faham apakah problem yang sebenarnya. When pun tak ada limitation berapa kali sehingga kita tahu
secara detail bila benda terjadi, begitu juga dengan where, who dan sebagainya. Okay. So contoh kat sini the first place is what was happened. So tengok reflow Owen suddenly stop. Reflow Owen ni kalau awak ingat sebelum ni saya ada cerita berkenaan dengan dalam FMEA, dalam FMEA step di mana kita nak buat electronic board, electronic PCB yang mana ada solder printing, di atasnya diletakkan components, resistor, transistor, capacitor dan sebagainya. Dan lepas tu dia akan masuk reflow oven. Reflow oven untuk reflow oven dia akan cairkan solder paste yang ada kat atas PWB, dan pada penghujung reflow oven tu dia ada pula dia control dia punya temperature yang menyebabkan solder paste yang dah cair tadi akan menjadi keras, dan dia mencantumkan terminal components tadi ke atas PWB. Sir, maaf ganggu. Ada kawan saya dapat masuk lagi, dia dah request lah. Sorry. Okay. Okay, so kita continue. Then the next one is AC blower motor not function. Dalam reflow oven machine tu ada blower motor macam di dalam gambar rajah ni. Okay. Then the next one is shaft on the motor can rotate. Okay. Kenapa reflow oven suddenly stop? Sebab motor blower not function. Kenapa motor blower not function? Sebab shaft motor can rotate. Ni shaft shaft of the motor cannot rotate. Bila pada pukul 12.30 selepas 4 hari di servis. Selepas 4 hari di servis. So kalau stage ni biasanya dia kita kata selepas 4 hari di servis, kita akan bertanya, siapa yang buat? Dan adakah sebelumnya orang yang sama buat servis berlaku tak benda ni? Yang kita selalu prompted to cari human punya mistake lah. Orang siapa yang buat mistake. Okay, dan di mana benda yang bermasalah tu, so kat sini ada front bearing. Siapa yang repair tu, technician, senior technician. Dan dia first time service motor tu. Sebagaimana benda ni boleh dikenal pasti ataupun diketahui, sebabnya suddenly ada loud noise, bunyi bising. Bunyi bising, dan selepas bunyi bising yang kuat tu motor blower tadi stop. So ini salah satu cara untuk first step kita nak determine the problem. Okay, kalau contoh lain pula, ini berkenaan dengan silinder not smooth. Cylinder does not operate smoothly. So why is that the cylinder do not operate smoothly? Strainer was clogged. Kenapa strainer was clogged? Oil was dirty. Kenapa dirty? That
enter the tank? Why did the dirt enter the tank? Upper plate the tank had a hole and gap. Why there is a gap? Repair error during maintenance work. Why there is a repair error? Because no procedure to follow. Ini lengkaplah untuk step 2 dan 3. Okay. Jadi kita tanya, kita nak detail out kan problem yang terjadi itu. Sebenarnya ini pun yang atas ni adalah kita nak detail out problem yang terjadi sehingga kita dapatkan physical cost. Physical cost dia. Physical cost ni kita tengok yang ni pun sebenarnya physical juga. Physical, tapi sehingga kita the last physical yang kita boleh nampak, physical problem yang kita boleh nampak. Mana selepas physical cost ni terus human cost. Kalau sebelum tu physical juga, tapi yang bukan, selagi kita masih boleh tanya, kita boleh selagi kita boleh dapatkan information berkaitan dengan apa yang terjadi itu sebelum human cost, itu adalah physical cost. Okay, kalau kita kira secara terbalik, maknanya kita tahu latent cost, human cost, dan the next lepas human cost tu, sebelum human cost tu adalah physical cost. Okay, ni problem tadi kita letak dalam yang dipanggil causal factor charting, atau yang lebih spesifik kita panggil dia ni adalah 3-fault diagram. Okay, 3-fault diagram. Itu bermula daripada motor knob failure. Bila motor failure ada several possible causes. Contoh dia coil problem, coil ni. Power supply problem. Mana dekat terminal atas motor tu ada terminal yang power masuk. So mungkin ada possible ada supply, power supply problem, ataupun sebab rotor ni yang tadilah yang keluar tadi, ataupun rotor ni problem. So kita kena verify setiap possible causes ni. Contoh coil problem, kalau mungkin kita boleh check dia punya resistance. Okay. Kita kena tengok dia punya spec, berapa sepatutnya resistance. So kalau dia punya value spec tadi, maknanya dia ni bukan problem dia. Power supply kita boleh direct check sama ada guna multimeter ke, test band ke, dapati ada power supply, so ni bukan problem sebenar. Dan rotor problem, kita cuba pusing, memang rotor tu stuck. So ni adalah cause of the motor failure. Then for rotor problem, there is another 3 possible causes. Yang pertama, rotor core sendiri. Rotor core ni yang ni lah. Kalau yang tadi, ni adalah rotor core. Ni rotor core. Okay. Ataupun rotor shaft. Mungkin dekat shaft tu ada shaft tu bengkok ke, ada dented ke, yang menyebabkan dia tak boleh nak berpusing, ataupun ball bearing. So yang ni pun kita kena verify sama ada rotor core tadi ada damage ke tak. Kita tengok, tak ada. Okey, rotor core okey. Rotor shaft tak ada dented, tak ada bengkok. Okey. Yang kita check bearing, memang bearing stuck, tak boleh berpusing.
So ini adalah ada net cost. Then for ball bearing, maybe the ball bearing cannot rotate due to there is some dirt or debris inside the ball bearing, or maybe the grease inside the ball bearing are not good. Maybe due to overloading. Overloading ni makna dia kita connect to something yang over than rotational dia punya torque lah, menyebabkan bila terdapatnya beban yang berlebihan, so mungkin ball bearing tadi akan damage ataupun wear and tear sebab dah lama, mungkin bearing dah lama menyebabkan bearing dia dah haus. So kita kena verify juga dan buka, sebab kita kena buat analisis, kita kena buka bearing ni, kena cabut bearing daripada shaft tadi, kita kena potong dia, kena potong dan tengok keadaan grease kat dalam tu. Kita tengok dalam tu sama ada benda lain yang masuk dalam tu ataupun grease tadi jadi hangit ataupun dia jadi hitam sebab overloading, ataupun ball bearing sendiri, ball ni dia dah haus, dia tak jadi bulat, dia dah jadi kecil ke. So bila kita buat analisis, kita check yang ni clear, tak ada dirt, tak ada debris, overloading pun tak ada, grease tak jadi hitam, ball dia okey, tapi mungkin kat sini grease tu jadi keras, grease tu jadi keras, dia tak lembut, dia jadi ketul-ketul. So sebab kenapa dia jadi macam tu, mungkin kita supply sikit, kita supply banyak, maknanya bukan kita supply, maknanya kita dalam bearing tu grease dia mungkin sikit ataupun terlalu banyak, ataupun disebabkan oleh bila panas menyebabkan dia jadi keras macam tu. So bila kita verify, so kita tengok grease tu cukup, mana grease tu cukup, dia bukan less supply dan dia bukan over supply, dan grease tu biasanya kita nampak warna daripada segi warna lah. So warna okey, cuma dia keras tadi mungkin sebabkan oleh jenis grease yang digunakan dalam ball bearing. So bila kita check, adakah kita guna ball bearing yang biasa ataupun kita guna ball bearing yang bukan biasa. So bila kita check balik dia punya part number, dia dapati part number tu tak sama dengan part number yang selalunya kita pakai. So kita check dengan store, kenapa part number dia lain, adakah ianya salah order, ataupun macam mana. So mungkin daripada store punya ni dia kata bukan salah order, tapi memang kita guna purposely, kita order ball bearing yang jenis baru. So kenapa perlu beli yang jenis baru? Kita tanya purchasing. Adakah purchasing tu salah beli? Yang ni peringkat store lah, peringkat store. Adakah kita bagi part number, salah bagi part number, ataupun kita bagi part number betul tapi purchasing dia bagi yang jenis baru, bukan sebab dia salah order, bukannya dia saja-saja deal dengan supplier untuk dapatkan persen, tapi sebenarnya itu adalah new direction daripada top management untuk cost down. So ini adalah
yang kita panggil latent cost. Okay. Organizational costs, latent cost. Yang ini adalah human cost, maknanya ni purchasing lah. Purchasing, dia beli new bearing. Dia purchasing, dia beli new bearing. Dan ini adalah physical cost. Benda tu kita boleh nampak grease tu yang problem. So itu adalah physical cost. Next kepada physical cost tu human cost, dan next kepada human cost tu adalah latent cost. Okay. So step terakhir adalah recommendation. So kita punya solution, kita stop using the new ball bearing sebab dia low quality. So sebagai suggestion, next time apabila nak beli something yang new, kena dapatkan advice daripada expert terlebih dahulu. Kita tak boleh simply order sebab nak cost down. Tapi kena dapatkan pandangan daripada expert. So ini adalah perbandingan di antara RCA dan FMEA yang kita discuss sebelum ni. So sebagai FMEA, dia proaktif sebab kita predict potential failure. Bukannya failure tapi potential. Sebab tu kita namakan dia proaktif. Manakala RCA, benda dah jadi, problem yang dah terjadi, kita just nak prevent daripada terjadi lagi. Itu dipanggil reactive. Sama juga macam reactive maintenance. So use diagram process flow. Sebagai kalau kamu ingat, yang kolom kiri sekali tu kita listkan step by step proses tersebut. Itu yang dipanggil process flow. Yang ni chronological. Kita berdasarkan apa yang terjadi, the next apa terjadi, the next apa terjadi. Yang tiga chronological. Then prevent failures before they occur. Okay. Yang ni kita prevent daripada reoccurring. Difficult to evaluate sebab benda sebab potential problem yang tak terjadi, tetapi kita boleh refer kepada history record. Record kita perlu base berdasarkan experience, knowledge. Itu menyebabkan dia agak sukarlah nak implement benda ni. Bukan nak implement, maknanya dia untuk dapatkan FMEA yang bagus tu, dia banyak bergantung kepada siapa yang join group untuk buat FMEA tu, dan apakah dia punya experience yang cukup, dan data yang kita ada tu cukup ke tidak. So berbanding dengan RCA, dia tak perlukan such history yang lama, tak perlukan really expert untuk buat tu. Just kita boleh based on chronological tu, dan kita verify satu-satu possible causes, dan kita cari apa punca yang sebenar. So berbanding dengan FMEA, RCA lebih senang untuk kita implement. Itu bukan bermaksud bila RCA lebih senang kita tak perlu buat FMEA. So dua benda tu benda yang berbeza. Macam mana pun dua benda tu kita kena buat. Cumanya RCA ni dia biasanya yang akan lead dia maintenance lah. Maintenance. Dan ni lebih kepada
process engineer ataupun kalau design F&E, designer lah. Ini lebih kepada kalau berkait dengan mesin, ya, maintenance kena lead. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada soalan? Tak ada. Tak ada, ya? Okey, kita rehat sekejap, 3 minit. Lepas ni kita akan sambung dengan CMMS.
撑开占领头条的标榜，赞助播出。名师出高徒，网课选高徒。本节目由中小学名师直播课高徒课堂赞助播出，强屏障任福祉。本节目由碧欧泉冻龄小蓝瓶精华赞助播出。上 QQ 音乐搜索创造营2021助力学员解锁海量资源。本节目由 QQ 音2021官方互动设计都基于喜欢的学员为他们撑腰。腾讯视频用户和微信用户每天登录抖音热评，会员撑腰活动还首阶段性登录已经开始。你们将迎来创造营有史以来难度最高的主题曲挑战。今天过来呢是临时人家有场课，一直在欺负我们90个人，太难了，是完全跟不上。Is this the real key？ 唱完缺氧，唱不过来缺氧，真的是要崩溃了。我凭什么睡觉？我有什么资格啊？各学你们的主题曲考核结果已经在我的手上。主题曲的中心位，恭喜！Maintenance Management System ataupun CMMS. Okay. So CMMS adalah salah satu sistem computerized system untuk kita manage semua information berkaitan dengan maintenance dan untuk get advantages daripada sistem ni. Sistem ni disambungkan ataupun diguna pakai juga oleh various department dalam satu jabatan, dalam satu kilang lah, termasuk HRM, finance, sales, proses, dan kemungkinan customer pun kalau dia boleh akses lagi bagus. Contoh yang kita ada macam dekat UNP ni, dekat e-com kita ada complaint management system yang mana kita kalau student ada dalam bilik hostel ada masalah contoh lampu ke, so terus boleh isi dalam e-com dan pihak yang terlibat ataupun yang berkait dan akan respons kepada komplain tersebut, ambil tindakan dan seterusnya feedback semula. Dan information tadi termasuklah tindakan yang diambil itu akan di-save dalam dia punya sistem. So lain kali bila berlaku lagi perkara yang sama, kita boleh check. Kita boleh check kenapa benda yang sama berlaku. So kita boleh buat analisis siapa yang ambil action, apa parts yang digunakan untuk replace. Kalau lampu tadi dia pakai lampu jenis apa, siapa yang buat dia. So semua tu history tadi sangat berguna lah untuk memastikan kita punya management, pengurusan kita terhadap mesin kita lebih bagus. Okay. Dan information tersebut juga kita top management pun boleh akses juga, boleh tengok. Dia boleh monitor apa yang jabatan-jabatan lain buat. Dan sebenarnya yang core issue dia adalah information. Kita nak pastikan information berkaitan tu lengkap dan tepat. Sebab sekiranya kita ada information yang lengkap dan tepat, kita boleh buat decision dengan lebih bagus. Okay. So bila decision kita lebih bagus, makna dia bottom line termasuk bottom line adalah operator, proses, dekat proses tadi akan dapat impact. Improvement yang kita buat tu mereka juga dapat rasa.
sebab kita buat decision berdasarkan information yang tepat dan lengkap. So bila kita membuat decision dengan lengkap, yang tepat, maka return on investment pun akan positif lah. Maknanya kalau kita invest sesuatu dan berdasarkan information yang lengkap, tepat, kita buat decision, maka keuntungan return balik daripada hasil tersebut akan lebih cepat. ROI itu lebih cepat, lebih singkat. Ini adalah general diagram, block diagram untuk CMMS. CMMS ni dia adalah general, nama general untuk Computerized Maintenance Management System. Dia ada banyak, contohnya CWorks, macam-macam lah kalau search dalam internet tu. Type Computerized Maintenance Management System akan dapat jumpa banyak sangat software yang guna dia untuk manage information berkaitan dengan maintenance. So yang ini adalah typical modul yang ada ataupun bagaimana information yang keluar masuk dalam sistem. So untuk typical CMMS, input dia ada tiga input. Pertamanya preventive maintenance, work or service request dan predictive maintenance. Preventive maintenance ni memang schedule lah yang kita memang sebagaimana yang kita discuss sebelum ni, memang job ataupun task yang kita dah ada dalam jadual. So planner dia akan refer kepada jadual preventive maintenance tu, dan dia akan masukkan apakah task yang perlu dibuat, bila, siapa dan seterusnya lah. So sebagai input, satu daripada inputnya adalah berdasarkan preventive maintenance punya schedule ataupun plan. Yang kedua, predictive maintenance. Sebagaimana yang kita dah discuss sebelum ni, predictive maintenance dia termasuk juga dalam schedule preventive maintenance untuk inspection, untuk inspection saja. So berdasarkan inspection ni, dia dapat data berkaitan dengan machine health. So based on this, predict bila perlu buat maintenance. So yang ni lah bila dah decide bila nak buat maintenance ke atas equipment tadi, so tarikh, siapa, spare part apa semua tu akan jadi input kepada sistem. Dan satu lagi, macam contoh tadi, daripada customer ataupun proses. Sama ada proses request something ataupun ada breakdown ke, ada apa-apa yang nampak abnormal. So makna dia orang luar daripada maintenance, yang request kepada maintenance untuk lakukan sesuatu task. So based on 3 input ni, planner tadi dia akan schedulekan bila nak buat. Okay. So untuk schedulekan ni dia perlu planner tadi dia perlukan information berkaitan dengan labor, procedures dan juga material availability lah. So berdasarkan material availability,
Kalau tak cukup ataupun tak ada, so automatically dia akan order kepada purchasing untuk dapatkan barang tadi. Dan bila semua information ni dah lengkap, okay, dia akan generate work order. Work order ni arahan kerja. Dalam work order ni ada information berkaitan dengan mesin, apa yang kena buat, bila perlu buat, prosedur apa kena follow, barang apa kena ganti, dan bila kena habiskan kerja ni. So bila dah technician buat, so dia akan buat report. Bila dah ada arahan ni, dia akan buat benda-benda kerja-kerja tadi ke atas equipment yang telah di-assign, dan dia akan bila selesai dia akan buat report tadi disimpan sebagai history lah untuk rujukan pada masa akan datang. So ini actually typical CMMS system, information flow dalam sistem tersebut. Input ada 3, so planner dapat input dan dia plan, dan sebelum untuk plan tu dia perlukan information berkaitan dengan labor. Labor ni mana technician mana yang perlu buat kerja tadi lah, prosedur apa yang perlu di follow. Ni contoh dia, kena dapatkan permit to work, especially kalau contoh benda-benda yang berkaitan dengan hazardous, yang bahaya. Contoh dia nak buat welding. Kena apply permit, kena dapatkan endorsement daripada safety officer dalam company tu. So kena ada barricade dan sebagainya lah. Kena pakai PPE yang sesuai. So itu adalah contoh maintenance procedure. Yang resource ni, material ni biasalah spare part tu. Okay. So CMMS tadi dia perlu information dia tu perlu link kepada human resource, finance, purchasing, planning dan lain-lain lah. Mungkin ada juga customer. Tapi adalah layer-layer yang setiap jabatan ni boleh akses. Tak semua information dia boleh akses lah. Okay, itu adalah bagaimana CMMS berfungsi. Saya cuba tunjukkan contoh. Saya cuba tunjukkan contoh je. Ini contoh work order daripada software yang dinamakan MaintainX.
Ni work order dia. Okey. Apa ni yang dah complete lah, dah status dah done ni, maknanya dah buat. So kategori dia, due date, problem dia, apa dia, siapa yang mana ni planner lah, assign kepada siapa. Ni contoh gambar apa ni, bearing yang rosak tu kat mana, dia bearing untuk apa dia, motor pump. Oh sorry, ni yang assign, yang tukang assign, yang ni yang ambil yang buat task tu lah, yang repair tu. Bila order ni dia generate, bila task tu complete, okay. Jadi ni salah satu contoh work order daripada software yang dinamakan Maintenance X. So kalau software lain dia punya order dia, information tu mungkin ada lebih ada kurang, tapi dia punya rupa atau format dia biasanya lain lah, gantung kepada software tersebut. Okay, then next apa yang saya nak tunjuk adalah ini rupa konten dalam Maintenance X tu lah. Dia ada reporting, ni modul-modul yang ada dalam software ni. So yang saya nak highlight yang ni, reporting punya modul. So maknanya dia berdasarkan information yang technician yang bila dah buat, technician tadi dah repair, dia masukkan information tadi dalam report modul. So sistem tadi nanti dia akan generate information tadi, dia akan information tadi di blend, dan engineer, maintenance engineer ke manager ke, dia bila dibuka reporting module ni, dia akan boleh tengok, dia akan dapat tengok information berkaitan lah. Contoh dia work order, graf-graf yang berkaitan. Okay, ini yang pentingnya CMMS ni. Kalau saya boleh ceritakan experience saya semasa saya bekerja di Sony sebagai maintenance engineer. Okay. So pada masa tu production line dia operate 24 hours. Maksudnya dia setiap 12 jam ada satu shift 12 jam, dan dia tukar shift pagi, shift malam. So engineer biasanya kerja daripada biasanya pukul 8 lah. Dan sepatutnya balik pukul 5, tapi biasanya kita akan kerja lebih lah. Kadang-kadang sampai pukul 10 malam apa semua tu. Tapi yang pentingnya bila lepas office hour, kita balik, production masih lagi running tengah malam. Dan kadang-kadang ada machine breakdown tengah malam atau awal pagi. Engineer kat rumah, dan keesokan pagi dia kena report apa yang berlaku seharian tadi kepada management. So tu bila tak ada sistem macam ni, zaman saya tak adalah sistem ni, semua pakai manual lah, paper, berdasarkan paper base lah. So bila saya datang pagi, saya dapat tahu malam tadi ada machine breakdown. So saya nak dapatkan information yang tepat, yang lengkap berkaitan dengan apa yang terjadi malam tadi agak susah. Kalau kita tengok semak report yang dibuat oleh technician, tak lengkap. Sebab biasanya technician dia
Dia boleh buat kerja, tapi in term of reporting, nak tulis report, liat dah sikit. So banyak information yang saya miss lah. Sedangkan saya perlu report kepada top management. Kena attend meeting, nak kena explain detail kenapa jadinya breakdown semua. Tapi kalau ada sistem macam ni, okay, but kalau technician dia susah nak explain apa yang dia buat, apa yang berlaku, dia boleh ambil gambar, ambil video, tunjuk sampel, okay, secara online. So macam saya engineer pun saya boleh sebelum pergi kerja ataupun pergi awal kerja, boleh semak sistem, boleh tahu apa yang berlaku dengan lebih tepat. So bila dapat informasi yang lebih tepat, reporting saya kepada management pun lebih tepat, dan management nak ambil tindakan pun, tindakan yang dia ambil itu adalah lebih bagus kerana berdasarkan information yang lebih tepat dan lengkap. Okay. So reporting module ni, apa yang saya nak tekankan kat sini, ada yang paling penting saya nak adalah MTBF dan satu lagi MTTR. MTBF adalah mean time between failure. Mean time between failure. Maknanya dia average masa di antara breakdown, failure. Yang ini mean time to repair. Maknanya dia lama masa, average masa yang dia ambil di antara dua failure. Bila terjadi failure, berapa lama nak ambil action ni? Berapa lama nak ambil action terhadap failure ni? Itu dipanggil mean time to repair. So, assignment kedua nanti, okay, saya akan tunjukkan soalan dia. Sekejap lagi ya. Ya. So ni soalan untuk assignment kedua. Saya belum distribute sebab belum waiting lagi ya. Hari ni waiting. So dalam akhir minggu ni saya akan bagilah. Tapi apa yang kamu perlu buat yang berkaitan assignment berkaitan dengan CMMS ni, macam biasa form satu group. Okay. Install any CMMS software. Boleh cari kat internet apa-apa saja CMMS software. Okay. Explore the software yang berkaitan dengan electrical installation, air conditioning dan macam-macam. Select 8 equipment. Okay. Dan gini, software ni sepatutnya kalau yang actual, bila berlaku problem kita key in. Bila berlaku problem kita key in, kita repair pun kita key in. So at the end kita akan dapatlah satu data yang berkaitan tu. Tapi ni sebabkan kita ada limitation of time limitation. So kita kena create relevant data yang berkaitan permasalahan ni ke dalam sistem tu. Okay. Ke dalam sistem tu, dan mana kena cukup untuk membolehkan software tadi generate report. So report yang saya perlukan adalah MTTR, MTBF, okay, dan
dua lagi mana-mana report yang ada dalam reporting module. Semua total 4 report. Okay. Tapi dalam 4 report tu mesti ada 2 ni. Dan 2 report ni untuk MTTR kena create data supaya ada 3 kali problem dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan, contoh bulan April ni, April 1 sampai April 30 ni, okay. Ada 3 breakdown dalam ni, okay. Dan yang ni ada 4 jam. Setiap ni ada 4 jam. 4 jam. Okay. Ni untuk equipment 1, equipment 1. Yang equipment 2 ada 4 kali juga breakdown dan 2 jam. Sorry, bukan setiap satu ni 4 jam yang pertama tadi. 3 kali ni total dia 4 jam. Yang ni pula 4 kali total dia 2 jam. Untuk MTBF pun sama tapi equipment lain 3. MTBF dia 215 jam. Ada 3 tempat kerosakan dan equipment satu lain pula 170 jam untuk 5 kali. Dia kalau kita plot graf dia, ni run, ni breakdown, dia jalan dan breakdown, jalan, breakdown, jalan, breakdown. Ni contoh dia lah. So kalau yang ni dalam sebulan ni ada 3 kali breakdown ni, total dia 4 jam. Okay. So berdasarkan data ni, kira MTTR dia. So data ni pun lebih kurang macam ni juga dan kira dia punya MTBF. Okay, detail nanti cara kira nanti kita akan discuss untuk next class lah, masa next class. Okay, so ni dah pukul 6. Ada apa persoalan? Rasa saya nak tanya. Kan saya cakap kena select 8 equipment kan? Ya. Yeah. Kalau saya tengok yang tu MTTR 2 equipment, MTBF 2 equipment, baru 4 kan? Yang 4 lagi buat report yang mana? Ke macam mana? Tak, dalam software tu kena masukkan 8 equipment. Isi 8 jenis equipment. Okay. Contoh dia motor pump ke, transmitter ke, mesin photostat ke, mana 8 lah, 8 equipment. Tapi yang nak generate report MTTR dengan MTBF tu 4 daripada 8 tadilah. Kalau key in dengan lengkap, mana dia 88 tu kita boleh generate MTTR dengan MTBF tu untuk 88 tu. Tapi saya nak attach dalam report tu 4 je lah. 4 equipment je. Okay, ada soalan lain? Tak ada. Duration buat. Paling bila? Ni minggu ke berapa? Minggu 12 kan? 12 kan? Minggu 12. So, paling lewat minggu 14 lah. Masa yang test tu cikgu berapa hari? Apa dia?
Tak apa, kita habiskan. Tak. Dah habis tu. Aku Untuk, tanya dia apa? untuk test tu chapter berapa ni? Untuk test chapter start daripada spare part management sampai chapter 4 lah, chapter 4 kan. Spare part tu. Chapter 5 analysis FMEA RCA dan chapter ni CMMS. Okay, terima kasih Dr. Okey, ada soalan lain? Tak ada? Ada, Sir. Okey, kalau tak ada, untuk hari ni kita berhenti setakat ni. Dan kita jumpa next week lah. Okey. So, terima kasih. Assalamualaikum.